Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jadi insya-Allah kita dapat buat ulang kaji pelajaran bagi mata pelajaran bahasa Arab SPM. Jadi untuk kali ini Ustaz ingin kongsikan beberapa kaedah binayat lah, sebab kita ulang kaji. Kita akan buat kelas bina ayat, seerti, lawan, macam ni kan, seerti, lawan, kemudian nahwu sikit, saraf sikit, balaghah, bina ayat. Jadinya untuk kali ini kita pergi dulu kepada kaedah membina ayat berdasarkan kata-kata hikmah. Okey, dalam periksaan SPM bahasa Arab kata 5 lah, khususnya ada satu soalan yang wajib dijawab dalam kertas 2. Kertas 2, soalan yang kedua, dia bagi satu kata-kata hikmah, kita wajib bina ayat berdasarkan kefahaman kita mengenai kata-kata hikmah tu. Dia ada beberapa kata hikmah yang Ustaz senaraikan ni, ada dalam 14 kata-kata hikmah. Jadinya kita akan buatlah satu persatu agar kita berjaya buat binayat dalam keadaan kita faham. Kita akan binayat yang mudah, kita akan gunakan bahasa-bahasa yang semua orang boleh guna. Risiko bahasa Arab tu nahwu dia salah pun kurang. Jadi kita akan cuba binayat sebanyak 5 ayat lah bagi setiap kata-kata hikmah. Kata-kata hikmah dalam bahasa Arab disebut al-hikam wal-amsal, macam ni. Al-hikam wal-amsal. Okey. Kata-kata hikmah ni, kalau anak-adik semua nak tahu, dalam bahasa Arab dia sangat-sangat bererti ataupun sangat berguna bagi orang Arab. Maknanya kalau kita boleh cakap menggunakan kata-kata hikmah ataupun hikam wa amsal, orang Arab akan kagum dan dia akan rasa macam kita ni sangat hebat dalam bahasa Arab. Jadi untuk permulaan ni kita cuba faham dulu maksud bagi setiap kata-kata hikmah ni, kan? Contohnya baiti jannati, dan bagaimana kita nak buat ayat berdasarkan kata-kata hikmah ni. Okey, insya-Allah kita mulakan dulu dengan perkataan ataupun kata hikmah baiti jannati. Baiti jannati. Jadi untuk permulaan, apa yang kita kena tahu adalah setiap kata-kata hikmah perlu difahami dahulu, kan? Perlu difahami dahulu agar kita tidak rasa susah nak buat. Okey, contoh. Sini kita buat dia punya kata hikmah ni, kita ambil baiti jannati. Okey. Kita semua pernah dengar ramai orang terjemah baiti jannati ni dengan rumahku syurgaku. Tak salah pun terjemahan tu. Cumanya untuk kata-kata hikmah ni kita tak terjemah maksudnya hanya rumahku syurgaku. Kita nak cerita apa maksud sebenar di sebalik perkataan ataupun kata-kata hikmah rumahku syurgaku ni ataupun baiti jannati. Jadi Ustaz pilih untuk kita mudah faham bina ayat. Ustaz tulis sini adalah tentang sebuah keluarga yang bahagia. Keluarga yang bahagia. Keluarga bahagia. Okey. Jadi kita akan ceritakan beberapa ciri keluarga yang bahagia. Contoh. Sebelum kita bina ayat, kita kena tahu
Apa ciri-ciri keluarga bahagia? Contoh, Ustaz tulis sini adalah uh, bahasa Arab dia. Keluarga yang bahagia datangnya daripada kasih sayang, kan? Kalau nak tengok keluarga bahagia, tengok kasih sayang dalam keluarga tu macam mana. Jadi, kasih sayang dalam bahasa Arab dipanggil Al-Hub. Al-Hub. Al-Hub adalah kasih ataupun cinta. Al-Hub. Ataupun kita boleh bagi Al-Mahabbah. Al-Mahabbah juga kasih sayang. Cuma Al-Mahabbah ni kasih sayang, Al-Hub ni cinta. Kan? Okey, contoh. Jadi kita akan bina ayat daripada kasih sayangnya nanti. Okey. Perkataan kedua yang kita akan guna adalah contoh. Keluarga yang bahagia biasanya lah, ataupun kita dapat tengok ayah dia, ibu dia seorang yang sangat baik. Jadi kita buat di sini adalah kita buat ayah yang baik lah. Ayah yang baik panggil Al-Abu As-Salih. Okey, contoh seorang ayah yang baik, kan? Ataupun ibu yang baik. Boleh je. Yang ketiga, antara ciri-ciri keluarga bahagia adalah keluarga yang dididik dengan didikan agama Islam. Jadinya didikan agama Islam dalam bahasa Arab disebut sebagai at-tarbiyah. Apa dia? At-tarbiyah al-islamiyah. Ini dipanggil didikan Islam yang, kalau didikan Islam yang benar panggil at-tarbiyah al-islamiyah as-salihah. As-salihah. Okey. Yang keempat. Okey. Selain pada kasih sayang, ayah yang baik dalam keluarga, didikan yang didikan Islam yang baik yang ada dalam keluarga, kita boleh juga nyatakan bahawa antara ciri-ciri dan penyebab kasih sayang dalam keluarga adalah sikap tolong-menolong. Tolong-menolong dalam bahasa Arab dipanggil at-ta'awun. At-ta'awun macam ni je dia. At-ta'awun. Okey. Saya cuba besarkan sedikit supaya kita nampak. Besarkan sikit. Jadi sekalian, bahasa Arab ni dia penting untuk kita kuasai. Dan dalam menguasai bahasa Arab, jangan kita ambil benda yang susah pun, kita ambil benda yang senang aja. Senang yang betul lah maksud dia. Okey. Supaya kita tahu betapa besar nilai bahasa Arab. Zaman sekarang zaman yang perlukan ilmu. Ilmu tu pula ilmu yang betul lah. Supaya kita boleh sebarkan sesuatu benda tu dalam keadaan yang betul dan tidak ada benda yang terkurang. Okey, at-ta'awun. Tolong menolong. Kalau dalam istilahnya tolong menolong sesama ataupun di antara dipanggil baina. Okey. Tolong menolong sesama ahli keluarga dipanggil ahli keluarga, dipanggil afrad al-usrah. Ahli keluarga. Tolong menolong sesama ahli keluarga. Itu juga antara ciri-ciri keluarga bahagia. Dan yang kelima adalah antara ciri-ciri keluarga bahagia adalah saling mendoakan. Boleh kita buat. Kita nak ambil yang mudah lagi, contoh adalah kita ambil apa ya, kalau kita mudah nak buat ayat,
kita ambil bersangka baik sesama keluarga, boleh? Bersangka baik adalah husnu adzan. Husnudzan dipanggil sangka baik sesama keluarga. Husnudzan bainal ahli usrah, ataupun kita boleh buat di sini menghormati ibu bapa. Menghormati ibu bapa dipanggil birru, buat baik birru lidaini. Buat baik pada ibu bapa adalah antara ciri-ciri keluarga bahagia. Okey. Kita ada 6 poin penting untuk kita bina ayat. Bina ayat supaya dapat maksud di sebalik kata-kata hikmah ni. Jadi contoh, kita buat ayat pertama berdasarkan al-mahabbah ni, kasih sayang. Okey, jadi Ustaz akan ajar perlahan-lahan bagaimana kita nak buat ayat. Sekalian, walaupun kita buat ni secara khususnya adalah kita nak jawab periksa, tetapi yang paling besar bagaimana kita nak faham maksud baiti jannati, keluarga bahagia. Cuba faham dulu, kita bayangkan keluarga bahagia itu apa ciri-ciri dia. Jadi kita senang nak buat ayat. Okey, jadi daripada kasih sayang ni kita akan bina ayat. Contoh, Ustaz akan buat dia punya ayat adalah okey, kasih sayang sangat penting dalam membina sebuah keluarga yang bahagia. Okey, macam mana ayat dia? Al-mahabbah, tengok ayat Ustaz ya. Al-mahabbah, kasih sayang sangat penting. Penting dipanggil muhimun, kan? Tapi sebab mahabbah ni dia perempuan, kan? Jadi kena ada ta juga, muhimmatun. Jadi al-mahabbah muhimmatun, sangat penting dalam membina fi bina'i, dalam maksud dia fi bina'i, dalam membina keluarga yang bahagia. Boleh? Al-usrah sa'idah, keluarga yang bahagia. Jadi kita dah guna perkataan al-mahabbah ni. Mahabbah ni kita dah guna, kan? Kita dah guna dah ni. Kasih sayang sangat penting dalam membina sebuah keluarga yang bahagia. Jadi ini ayat pertama yang kita ambil daripada perkataan al-mahabbah. Cuba kita buat ayat kedua pula daripada perkataan al-ab. Al-ab, ayah yang baik. Okey, kita buat macam ni. Keluarga yang baik datangnya daripada akhlak seorang ayah yang baik. Jadi kita buat macam ni. Al-usrah as-sa'idah, sebuah keluarga yang baik datangnya daripada ni, maksudnya dalam bahasa Arab panggil ta'timin. Ta'ti ni datang. Min daripada, datangnya daripada apa? Sikap ayah yang, seorang ayah yang baik, macam ni. Al-ab, sikap akhlak lah. Akhlak seorang bapa yang baik. Ab as-salih, macam tu. Okey, adik sekalian, saya minta maaf lah kalau laju, tapi Ustaz cuba kurangkan cara Ustaz cakap tu supaya dia tidak laju. Jadi kita boleh cuba buat ayat yang kedua. Keluarga yang bahagia ni datangnya daripada, Ustaz gunakan warna merah lah supaya kita nampak. Ni datangnya daripada akhlak, sikap
ayah yang baik. Macam tu. Keluarga bahagia memang akan datang daripada seorang ayah yang baik. Macam tu. Okey. Contoh yang ketiga, kita cuba buat. Ni. Didikan Islam yang baik. Okey. Start buat Contoh. Didikan Islam yang baik menyebabkan ini yang Ustaz nak ajar. Menyebabkan bahasa Arab dipanggil yuaddi. Asalnya yuaddi, tetapi sebab tarbiyah ni kan perempuan, muannas, tarbiyah islamiyah as-salihah kan, muannas. Jadi ustaz tak boleh kena yuaddi, ustaz kena tukar kepada tuaddi. Ta ni menunjukkan perempuan, tuaddi. Tuaddi ila, istilah dia. Tuaddi ila al-usra as-sa'idah. Okay, ni contoh. Didikan Islam yang baik akan menyebabkan kepada adanya keluarga yang bahagia. Ni contoh. Sebab macam ni supaya nampak ayat tu jauh sikit. Okey. Contoh ayat keempat, kita guna kataan at-ta'awun. At-ta'awun baina afradil usrah. Okey. Sebab macam ni. Di antara sifat-sifat, di antara ciri-ciri keluarga bahagia adalah min, contoh ayat dia, min sifati al-usrah as-sa'idah. Jangan sabar bawah sikit. Hiya at-ta'awun. Okey, di antara ciri-ciri, di antara sifat-sifat sebuah keluarga bahagia adalah adanya tolong menolong. At-ta'awun baina, sesama ahli keluarga apa tadi? Afradi al-usrah. Okey, maksudnya di antara ciri-ciri, di antara sifat-sifat keluarga bahagia adalah adanya sifat tolong menolong sesama ahli keluarga. Yang ni Ustaz ingin highlight kan. Yang kita dah guna kan. Okey. Okey, ayat yang terakhir kita ambil perkataan birru walidaini. Okey, kita ambil ayat macam ni. Okey, ayat dia macam ni kita buat. Wajib bagi kita dalam bahasa Arab yajibu. Sekejap Ustaz buat sini sikit. Okey, Ustaz nak guna perkataan birrul walidaini. Yajibu maksudnya wajib bagi anak-anak untuk buat baik pada ibu bapa. Yajibu alal abna birru al walidaini. Wajib bagi anak-anak untuk membuat baik pada ibu bapa. Wajib bagi ke atas ni. Yajibu alai, ala ni wajib ke atas anak-anak. Al-abna ni anak-anak buat baik ni. Birru, buat baik pada ibu bapa.
kerana ia akan kerana li'annahu hu ini kan kerana ia kembali kepada ni buat baik ni. Hu ini dhamir ha ni, huruf ha ni kembali kepada birru al-walidaini, buat baik pada mak ayah ni. Jadi kerana buat baik pada mak ayah itu adalah kunci syurga, miftahul jannah. Allahu akbar. Jadi ayat dia macam ni, yajibu ala, wajib ke atas anak-anak ni buat baik pada ibu ayah kerana buat baik pada mak ayah itu adalah kunci li'annahu miftahul jannah. Jadi itu ayat dia. Yang Ustaz merahkan ini satu penanda wacana lah, wajib ke atas, menyebabkan. Ustaz Saidah ni Ustaz guna warna hitam lah. Yang hijau-hijau ni isi dia macam ni kan. Ni isi dia, isi utama yang perlu kita tahu. Al-ab as-salih. Jadi sekalian, cuba bina ayat semula. Faham? Cuba bina ayat dekat baiti jannati ni. Kalau masa periksa nanti senang. Okey. Nanti kita akan buat ayat yang lain insya-Allah. Selamat mencuba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa buat ya, nanti hantar ke ustaz.